Kek TV KPM. Memanglah makanan di sekeliling kita memang banyak. Tetapi kitalah yang perlu membuat pilihan yang terbaik makanan untuk diri kita. Syafiqah nampak hidangan ni? Sedap je Ustazah. Hidangan ni Ustazah sediakan khusus untuk Syafiqah. Tapi kalau Ustazah, saya ni nampak macam ni saya kurang makan lah Ustazah. Saya tak boleh macam tu Syafiqah. Dalam kehidupan kita, kita perlulah memilih makanan yang seimbang untuk kesihatan dan tenaga. Seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan, suku separuh. Jadi saya kena makan jugalah yang saya tu. Iya, macam gitu. tu. Jadi Ustazah, makanan ini kena atas meja ni apa kaitan dengan wasatiyah dalam kehidupan? Nak tahu? Ya. Jom kita sambung belajar. Jom. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Seterusnya pada hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran tentang prinsip yang ada dalam wasatiyah. Terdapat 4 prinsip yang ada dalam wasatiyah. Ustazah akan terangkan kepada anak-anak murid semua satu persatu. Sebelum itu, Syafiqah, nampak kita ada piramid makanan. Ya. Cuba Syafiqah lihat apakah makanan sajian yang terletak di bahagian bawah sekali. Saya nampak dekat situ warna hijau Ustazah. Buah-buahan ada, sayur-sayuran pun ada. Kena banyak makan tu nampaknya. Ya, sebab itulah tadi Ustazah sebut Syafiqah kena makan sayur dan buah-buahan yang banyak. Sebab inilah dia sajian yang paling banyak yang kita kena ambil dalam sehari. Kalau hendak dibandingkan dengan makanan dari segi karbohidrat, bijirin, nasi, kemudian protein dan yang paling kita kena jaga Syafiqah tu yang manis-manis tu. Ya, manis-manis tu semua kita kena ambil sedikit sahaja. Sikit je. Dan kalau boleh dapat dikurangkan, kan dielakkan lagi baik. Baik. Seterusnya ini adalah prinsip yang pertama. Murid-murid, prinsip kesederhanaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan? Kesederhanaan adalah apabila kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. STM. Sempurna, tidak melampaui batas, mematuhi syarat. Daripada konsep kesederhanaan ini lahirlah beberapa konsep lain, iaitu apabila kita melakukan sesuatu perkara. Yang pertama sekali, hendaklah kita menunaikan tugas tadi dengan sempurna. Syafiqah, kalaulah kita fahami betul-betul apakah maksud kesederhanaan. Kesederhanaan ini bukanlah bermaksud kita melakukan sesuatu tadi dengan sambil lewa sebab bersederhana kan. Bukanlah bermaksud kita melakukan sesuatu tadi dengan bersambil lewa, tetapi kita melakukan dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh agar hasil yang dapat dibentuk adalah yang terbaik. Yang kedua, kita melaksanakan amanah sebagai hamba Allah. Kita mengingatkan kembali apakah tugas utama kita di muka bumi ini, iaitu sebagai khalifah untuk melakukan sesuatu tanggungjawab tadi sebagai peranan yang diamanahkan, yang diwajibkan di atas bahu jemala kita. Dan yang ketiga, mematuhi dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Tidaklah kita melakukan sesuatu perkara tadi hingga melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya, Syafiqah, dan anak-anak murid di talian serta di rumah, Ustazah boleh beri satu contoh. Contohnya dalam mengambil wuduk. Dalam mengambil wuduk. Mengambil wuduk ni disunatkan untuk kita mengambil sebanyak berapa kali Syafiqah? 3 kali. 3 kali. Tetapi kalaulah mengambil wuduk ini kita buat lebih daripada 3 kali, apakah hukumnya? Hukumnya makruh. Ya, betul tu Syafiqah. Sebab hukumnya dia makruh. menggunakan air berlebihan. Jadi kita tak mahu macam tu. Biarlah kita melakukan seperti yang ditetapkan, seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, seterusnya Ustazah ingin membacakan satu dalil daripada potongan surah Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. Daripada ayat ini, maksudnya, dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil, kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah betul dan sederhana. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila seseorang tadi berharta, bukanlah dengan bersederhana bermaksud dia perlu membazir. Dalam pada masa yang sama, daripada harta yang ada, bukan pula dia hendak menyimpan harta tadi sehingga menjadi kedekut untuk disedekahkan kepada orang lain. Begitulah yang dimaksudkan dengan konsep kesederhanaan dalam Islam. Baik, kita pergi kepada ciri ataupun prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, murid-murid, adalah mengenai prinsip keseimbangan. Apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan? Keseimbangan adalah kita nak memenuhi keperluan rohani, jasmani, akal secara sempurna dalam semua keadaan. Jadi untuk memudahkan kamu mengingat apakah dia keseimbangan? Keseimbangan adalah memenuhi roja. Roja itu apa? Roja itu adalah rohani, jasmani dan akal. Okey, dan apa kata Ustazah nak minta bantuanlah daripada murid Ustazah untuk membacakan konsep yang ada dalam keseimbangan ini. Jadi Ustazah nak mempersilakan mana-mana murid yang sukarela di talian. Okey, siapa yang sukarela? Baik, Ustazah. Silakan Amir. Okey, Amir, dipersilakan Amir. Rohani ialah beribadat dengan sekirahan hati dan bersungguh-sungguh. Okey, Hanya jasmani. kepada Allah. Jasmani pula. Jasmani pula ialah memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Akli pula menggunakan akal dengan sebaiknya untuk meningkatkan ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih Amir kerana sukarela. Baiklah, jadi maksud keseimbangan ni pula, apabila kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh meninggalkan mana-mana aspek. Kita kena ambil aspek tadi secara keseluruhan. Contohnya apabila kita memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Bolehlah kita kaitkan dengan induksi tadi, Syafiqah. Okey, apabila kita nak tahu apakah yang telah orang kata telah dicadangkan tadi, pengambilan makanan sajian tadi bertepatan dengan biologi kita. Okey, kalau kita terlebih makan karbohidrat, maka mungkin boleh menjadikan masalah obesiti. Dan kalau kita terlebih makan gula, bukan jadi yang lebih baik, tapi jadi pula penyakit yang kita tak ingini, contohnya kencing manis pula. Jadi begitulah. Jadi kita kena menyeimbangkan apa-apa sahaja keperluan badan, keperluan akal kita, keperluan rohani kita. Kita hendaklah melakukannya dengan cara yang seimbang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah keadilan. Apa maksud keadilan? Adakah keadilan itu bermaksud sama rata? Mari kita belajar. Baiklah murid-murid, keadilan bermaksud kita meletakkan sesuatu yang sesuai dengan suasana dan tempat. Sesuatu yang sesuai suasana tempat. Nampak bagaimana cara nak mengingat? Apa maksud keadilan? Keadilan adalah apabila kita berjaya meletakkan sesuatu yang sesuai pada suasana dan tempatnya. SST. SST. Jadi, Ustazah rasa Ustazah pun nak minta bantuan daripada murid Ustazah secara sukarela untuk menerangkan ataupun membacakan aspek-aspek keadilan. Dipersilakan sukarela anak murid. Baik, siapa yang ingin Saya membaca? nak cuba Ustazah. Okey, dipersilakan Wafi. Antara contoh mengamalkan wasatiyah dalam kehidupan dari aspek keadilan ialah menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti bersedekah kepada orang yang kurang berkemampuan serta mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Okey, bagus. Mumtaz, Wafi. Baik, jadi itulah dia maksud keadilan. Adakah maksud keadilan sama rata? Tidak.
Ya, keadilan ini mungkin dia bermaksud adalah kita membahagikan sesuai dengan keadaan seseorang. Begitu juga kalau kita lihat pada sistem faraid yang telah diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana di dalam Al-Quran, bagaimana sistem faraid ini setiap bahagian yang telah diperuntukkan tadi berbeza kepada setiap golongan yang berbeza. Betul. Jadi Ustazah, saya tertarik tadi ada Wafi kan sebenarnya tadi Ya. dia cakap tentang sedekah, menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi mungkin Ustazah ada contoh atau penjelasan. Okey, baiklah. Apabila kita bercerita tentang sedekah, begitu juga dengan sedekah. Kalau kita hendak menyampaikan ataupun memberikan sedekah tadi, kita hendaklah pastikan golongan yang berhak menerimanya adalah betul-betul yang berhak. Dan mungkin jumlah yang hendak kita sedekahkan tadi berbeza bergantung kepada kesukaran sebuah keluarga ataupun seseorang individu tadi. Itu dia, maksudnya taklah terlampau banyak. Kalau ikut juga kemampuan diri kita. Ya, Kalau betul. tak mampu jangan pula bagi semuanya kan. Ya, Ikut paling tidak kemampuan tak diri mampu kita. pun kita bagi senyuman, Syafiqah. Itu pun dikira sedekah, betul Ustazah. Ya, okey, baiklah. Seterusnya, Ustazah, boleh Ustazah sama ya? Sila Syafiqah? Ustazah. Okey, dan kita pergi kepada prinsip yang terakhir, iaitu prinsip kecemerlangan. Baiklah, prinsip kecemerlangan bermaksud pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang terbaik dalam kita hendak melakukan kebaikan atau hendak kita mencegah kemungkaran. Dan kita kena berkeyakinan yang teguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk prinsip kecemerlangan, ia menggabungkan tentang dua T di sini, iaitu T terbaik, T teguh. Untuk kita melakukan sesuatu perkara, hendaklah kita melakukan dengan bersungguh-sungguh. Bersederhana itu bukan bermaksud dengan mengamalkan wasatiyah. Kita perlu belajar secara bersederhana. Maksudnya kita sentiasa orang kata belajar dengan sambil lewa lah, tidak bersungguh-sungguh. Itu bukan maksudnya. Apabila kita mengamalkan wasatiyah, orang yang mengamalkan wasatiyah akan melakukan sesuatu perkara tadi dalam keadaan yang terbaik. Yang terbaik bermaksud kita melakukan dengan secara bersungguh-sungguh untuk mengecapi kejayaan. Begitu juga dalam kita melakukan usaha tadi, kita kena meletakkan pergantungan yang tinggi kepada Allah. Iaitu dengan berkeyakinan teguh kepada Allah bahawa Allah tidak akan menghampakan orang yang berusaha. Begitulah dia tentang kecemerlangan. Dan Ustazah pun nak minta juga sukarela anak murid untuk membacakan ciri-ciri umat cemerlang. Dipersilakan mana-mana pelajar yang sukarela. Silakan murid-murid. Saya Ustazah. Baik, Okey, silakan. baik. Silakan. Yang pertama, ciri-ciri umat yang cemerlang adalah umat yang mencegah diri daripada melakukan kezaliman. Seterusnya, umat yang melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi. Sebab itu, umat yang menggunakan kekayaan untuk mendapat keredaan Allah. Dan akhir sekali, umat yang melakukan semua tugasan dengan ikhlas. Okey, terima kasih Darwish. Alhamdulillah, Ustazah mendapat barisan anak murid yang sangat orang kata menonjolkan diri. Kerana mereka ni sebenarnya Syafiqah, bakal belia-belia yang akan menjadi pemimpin negara akan datang. Betul. Yang mungkin akan orang kata duduk di barisan hadapan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih anak murid yang membantu Ustazah. Baiklah, untuk ciri kecemerlangan. Kecemerlangan ini bermaksud apabila kita melakukan sesuatu bukan untuk menzalimi. Cemerlang tidak bermaksud kita berjaya dengan cara kita menjatuhkan orang lain. Itu bukan caranya. Begitu juga apabila kita katakan kita umat yang cemerlang, maka kita kena melakukan kebaikan, tidak pilih kasih. Melakukan kebaikan kepada semua, memakmurkan bumi, menjaga hubungan alam yang ada di sekeliling kita. Begitu juga dengan haiwan-haiwan. Dan seterusnya, menggunakan kekayaan tadi bukan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk menunjuk, tetapi menggunakan kekayaan tadi untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekayaan tadi hendaklah kita kongsikan dengan orang lain. Sebab dalam rezeki kita
ada hak orang lain. Dan seterusnya yang terakhir, apabila kita melakukan tugasan dengan ikhlas. Jadi kita kena buat perkara tadi semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah pelajari keempat-empat prinsip yang ada dalam wasatiyah. 4K tadi Ustazah kan? Ha? 4K tadi 4K, kan? ya betul tadi. Yang macam Amar sebut tadi, cara nak mengingat ni tadi 4K. 4K ni jangan tinggal, ada dalam wasatiyah. Itu dia. Baik, seterusnya Syafiqah, kita ada satu slot untuk menguji minda anak murid kita. Jadi, untuk ini anak-anak murid di rumah juga boleh cuba untuk menjawab, meneka manakah salah satu jawapan yang terbaik. Ini adalah gambar yang telah disediakan, beberapa gambar, dan murid-murid hendaklah suai padankan gambar ini dengan penerangan ataupun prinsip yang paling dekat dengan contoh ni tadi. Jadi kita mula ya Syafiqah. Ya. Saya pun tak sabar okey. ni. Okey. Sudah bersedia anak-anak murid di rumah? Anak-anak murid di talian? Boleh Ustazah teruskan? Okey, Okey, bersedia. very Boleh, Zah. good. Okey. Jadi, gambar yang pertama, siapa nak mula? Okey, siapa dulu? Saya nak mula Ustazah. Okey, Wafi Mumtaz. Okey, dipersilakan anak anda Wafi. Saya rasa jawapan dia keadilan Ustazah. Keadilan. Sebab kita Okey. perlu meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana dan tempat. Ya. Kita tidak boleh melakukan perkara yang ekstrim dan kita tidak boleh melakukan kezaliman. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi Mumtaz, betul bermaksud SST. Betul ke Wafi tadi? Kan? Ustazah. SST. Saya rasa banyak ni markah nak bagi ni. Ya, alamak. Terlupa pula Ustazah. Ada bintang untuk Wafi. Baik. Saya letak ya, Ustazah? Ya. Jom saya letak Okey, dulu. jom kita letak dulu bintang Okey. untuk Wafi. Okey, tahniah. Nampak Alright. cantik dekat situ dah ada satu bintang. Betul. Okey. Okey. Jadi betul lah keadilan. Kerana kita tak boleh bersikap ekstrim. Ekstrim ni maksudnya kita terlalu melampaui batas, mempertegakkan orang kata pandangan kita sehingga menidakkan pandangan orang lain, sehingga berlaku pertengkaran. Biarlah kita menggunakan juga prinsip kesederhanaan, iaitu kita tak boleh melampaui batas. Sama juga dalam mementingkan prinsip keadilan tadi, kita kena meletakkan hak kepada yang hak. Begitulah dia. Macam sama juga dengan konsep hablum minan nas Ustazah. Ya, Yang mana betul. kita perlu jaga juga hubungan kita dengan manusia. Ya, Tak boleh betul. pula kita jaga bahagian agama kita, Tuhan kita, tapi kita tidak menjaga hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas mesti dijaga Seimbang kedua-dua. juga. Ya, kena seimbang juga. Baiklah. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, ada siapa yang nak cuba? Okey, siapa? Cepat dapat Boleh bintang saya ni. cuba Ustazah? Okey, dipersilakan. Siapa tadi? Amar ya? Amar Ustazah. Silakan, Okey, Amar. Amar. Okey, Amar, apa jawapannya? Gambar yang kedua tu menunjukkan penggunaan air yang berlebihan Ustazah. Jadi Okey. saya pasti jawapan dia mesti kesederhanaan. Kesederhanaan. Oh, pasti tu. Ada perkataan pasti. Mesti teringat cerita wuduk tadi ya. Okey, betul Amar. Tahniah. Okey, saya letak bintang Okey, Ustazah. ya, letakkan Okey, bintang. tahniah, Mak. Okey, terima kasih Amar. Betul Jadi air dia tak boleh kita guna berlebihan. Okey, yang ketiga pula, siapa yang nak cuba? Saya Ustazah. Okey, Darwish. Teruskan Darwish. Saya rasa sebab gambar ketiga dia bersukan jadi kecemerlangan Ustazah. Kecemerlangan, anda pasti Darwish? Tukar jawapan saya Ustazah. Okey, Okey, boleh. Saya rasa Siap. jawapan, Okey. saya rasa jawapan yang tepat adalah keseimbangan. Ustazah kunci jawapan kamu. Jadi Okey. sebenarnya betul. Sebenarnya ini adalah prinsip roja, prinsip roja dalam kehidupan, iaitu kita menyeimbangkan jasmani, rohani dan akal fikiran kita. Jadi untuk kita melakukan keseimbangan dalam diri kita, kita hendaklah bersukan antaranya menjaga kesihatan. Dan yang terakhir sekali, tak lain tak bukan, terpaksa Ustazah tuju kepada Amar. Boleh ke Amar? Amar pula. Amir Amir. yang belum jawab tadi. Sorry. Okey, silakan Amir. Okey, Amir. Baik, Ustazah. Jawab. Gambar ketiga tersebut menerangkan tentang seorang yang sedang bersedekah.
Jawapan saya tak lain tak bukan kecemerlangan Ustazah. Okey, Baik. kecemerlangan. Sebab tadi kita tanya. Saya letak bintang Ustazah. Ya. Saya letak Okey, bintang, okey. Ustazah. Lupa pula. Darwish tadi satu. Okey. Amir pun sama juga. Oh, Okey, itu dia. bagus. Tahniah. Tahniah. Jadi nampaknya Syafiqah, terima kasih ya Amir. Nampaknya Syafiqah, keempat-empat murid tadi dia dah boleh memahami dan menerangkan, memberikan contoh kepada keempat-empat prinsip yang kita Betul. bincangkan. Tetapi kan Syafiqah, ada satu lagi. Saja Ustazah nak uji lagi sebagai pengukuhan. Betul atau tidak murid-murid di rumah dan murid-murid di talian faham apa yang kita pelajari. Baik, ada soalan situasi di sini. Murid-murid, cuba lihat. Okey, kita ada kuis, tandakan betul pada yang betul, salah pada prinsip atau tindakan yang kurang tepat. Baiklah, kita pergi kepada situasi yang pertama. Maisarah merasakan dia perlu mengamalkan tidur lebih 12 jam sehari untuk keseimbangan kerana satu hari ada 24 jam. Ya. Baik, betul ataupun salah murid-murid? Okey. Silakan, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Izinkan saya Ustazah. Okey, dipersilakan Amar. Pada pendapat saya Ustazah, pemahaman Maisarah ni sangat salah Ustazah. Oh, betul tu. Okey, apa dia tu? Kenapa salah? Keseimbangan tidak semestinya kita membahagikan sesuatu perkara itu untuk menjadi seimbang Ustazah. Keseimbangan ni memerlukan kita untuk memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal dalam kehidupan Ustazah. Ya, betul. Jadi, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita melakukan keseimbangan yang tepat, tidur yang baik adalah 8 jam saja kan untuk dewasa. Okey, baik. Terima kasih. Saya bagi bintang dulu Ustazah. Okey, sebelum terlupa bagi Baik. bintang dulu. Baik. Okey. Okey, kita terus pada yang kedua. Adam menaiki motor dengan kelajuan yang maksimum tetapi masih lagi seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Kerana Adam tidak mahu membazir masa dalam perjalanan. Baik, ada siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Jangan cuba Ustazah. Okey, Okey, silakan Amir. Darwish. Silakan Amir. Okey, silakan. Amir. Jawapannya betul Ustazah. Betul. Okey. Kerana, Kenapa? Amir, betul? kerana walaupun Adam menaiki motosikal dengan laju, tapi dia tetap mematuhi had kelajuan yang ditetapkan. Okey, baik. Betul tu Amir. Saya letak Jadi bintang, Ustazah. betul. Bagi dia Satu bintang. bintang lagi untuk Amir. Maafkan Ustazah Amir 2 kali tersasul dengan Amir ni ya. Okey, baik. Jadi Adam ni tadi dia dapat tindakan yang betul. Maksudnya dia masih memenuhi syarat peraturan. Kadang-kadang kalau 110 di jalan raya dia tetap bawa, tapi orang kata dia bawa 110 betul-betul seperti yang diarahkan. Masih lagi belum melanggar peraturan. Dan situasi yang ketiga, syura. Syura ni dia menipu dalam peperiksaan demi nak membahagiakan kedua ibu bapanya dengan keputusan cemerlang. Betul atau tidak tindakan syura, anak-anak? Saya nak jawab Ustazah. Okey, silakan. Okey, Darwish, dipersilakan. Jawapan dia salah Ustazah. Okey, kenapa salah? Jawapan dia salah sebab syura menggunakan penipuan untuk membahagiakan kedua ibu bapanya. Iaitu niat tidak menghalalkan cara. Okey, itu dia niat tidak menghalalkan cara. Sebenarnya jawapan semua ni tadi memanglah betul. Memanglah tepat ya Darwish. Tepat jawapan Darwish. Satu Salah. bintang untuk Darwish, ya. Sebab syura ni Okey. tadi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas. Sebab kita bila kita melampaui batas ni tadi niat dan cara dan kita punya perbuatan hendaklah seiring. Baiklah. Didik TV KPM